Uh, Yalah, setiap orang mesti ada lowest point dia dalam perjalanan hidup selama puluhan tahun. Ada yang di peringkat sekolah menengah, sekolah rendah, peringkat universiti, ada selepas pada alam universiti, alam pekerjaan. Fasa-fasa yang berbeza-beza. Setiap satu tentulah ada yang the lowest point untuk setiap orang pada zaman fasa yang berbeza-beza itu. Tapi untuk saya boleh rangkumkan bahawa cabaran yang besar yang terpaksa saya hadapi dan saya terima cabaran itu pada waktu itu alhamdulillah dengan hati yang tenang dan terbuka ialah ketika saya mendapat berita bahawa saya mengidap kanser. Kalau orang tanya kanser apa, NPC, nasopharyngeal carcinoma. Masing-masing boleh google lah apa dia NPC itu. Stage 3 nak masuk stage 4. That was the lowest point, tetapi saya masih lagi boleh tersenyum pada waktu itu. Saya pun tak tahu kenapa. Dan saya anggap itu adalah ujian yang perlu saya hadap dalam kehidupan. Dan I've gone through semua proses itulah, proses rawatan, kemoterapi, radiation terapi, 7 kali kemo, 35 kali radiation. Dan saya rasa proses itu sebenarnya bila kita hadapi dengan tenang dan disiplin, dan yang paling penting ialah kita tidak berputus asa dengan rahmat Allah. Pada satu ketika sepanjang rawatan itu saya tidak boleh makan makanan selama hampir setahun. Saya hanya hidup dengan susu saja. Pada saya fikir pada waktu itu kita dah hidup puluhan tahun, boleh makan macam-macam, happy je makan macam-macam, tapi ada ketikanya kita diuji begitu dan kita redha dengan ujian itu dan kita cuba hadap dengan hati yang tenang dan terbuka. Ada ketika di kurang 8 bulan, saya rasa saya tak ada taste. Tak ada taste masa yang tawar manis. Hatta madu tu pun, yang begitu manis tu pun tak rasa manis. Dia dalam istilah orang yang kena NPC ni panggil metallic taste. Seolah rasa macam kita ambil sudu, kita isap sudu tu. Tak rasa apa-apa. Saya rasa lebih kurang 8 bulan. Dalam keadaan tak rasa apa-apa pun, saya rasa saya selalu sebut kepada diri saya, sepanjang perjalanan hidup ni kita telah menikmati macam-macam makanan yang sedap, yang kita kata terbaik dan sebagainya. Baru sedikit tempoh je kita diuji, 6 bulan, setahun, tak dapat menikmati sebagaimana biasa. Saya rasa itu satu ujian yang kita kena hadap. Dan alhamdulillah, dekat dengan usaha dan doa pada semua pihak, termasuk ialah kita sendiri buat rawatan dan sebagainya, saya dapat hadapi semua itulah dengan jayanya alhamdulillah sampai sekarang ni. Dalam proses recovery itu, kita tu boleh ceritalah siapa ataupun tokoh dia siapa buat untuk hadapi cabaran juga kan. Ya. Saya rasa bila saya mendapat berita daripada doktor pakar yang membuat testing, dia buat scan dan juga buat siasatan tu, bila dia beritahu saya kena NPC cancer tu, keluar daripada hospital tu, orang yang pertama saya telefon adalah Tan Sri Tok Guru Presiden. Sebab saya selesai politik beliau pada waktu itu. Dan orang yang kedua saya telefon ialah isteri saya maklum. Dan respon pertama daripada Tuan Guru, biasa saya sebut begitu, tak apa, kita sama-sama cari jalan untuk cari ubat yang boleh kita sama ubat lah kata-kata. Jadi ini memberi semua inspirasi dan sepanjang tempoh rawatan dan pemulihan recovery ke semua sahabat-sahabat, parti, jemaah, ahli-ahli keluarga duduk bersama. Dan saya rasa itulah satu yang memberi kekuatan. Selain daripada kita yang selalu saya sebut kepada kawan-kawan yang terkena kanser, teruskan usaha, kuatkan semangat dan jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Daripada cerita doktor tadi, bila doktor cerita pun lah kita ada rasa macam besar juga kan. Dan orang di luar sana, rakyat tengok kan, sahabat-sahabat yang kenal Dr. Sam ni, dia kata Dr. Sam tak pernah nampak ada tergugat dengan emosi. Nak tanya doktor, rasa tak macam
sedih, menangis ataupun ya kalau tak depan orang ramai pun atas sejadah ke apa semua, ada tak rasa tu masa kena dalam perkara? Saya rasa tidak. Cuma rasa sedih satu kali je terdetik apabila saya tengok masa rawatan tu, bila rawatan, keadaan tu memang teruk sebenarnya. Dan saya tak pelik lah kalau seseorang yang mendapat rawatan, terutama selepas kemo, dia akan give up. Itu berada di persimpangan pada waktu itu. Nak terus ataupun nak give up. Mungkin setengah orang oleh kerana tak tahan, penyelesaian yang mudah ialah give up. Tapi pada saya memikir itu adalah satu kita berada di threshold. Ada satu limit. Manusia ni setiap ni dia ada limit dia. Sebab itu yang membezakan. Kalau kita tengok cerita lain, latihan komando namanya. Pasal apa semua askar tak boleh jadi komando? Semua orang tak boleh jadi askar. Level yang pertama semua tak boleh jadi askar. Ada orang yang pergi latihan pun koyak lah kan. Ada di kalangan askar-askar sendiri sini, pergi latihan komando, kalau 100 orang tu mungkin 5 orang atau 10 orang je yang lepas. Kenapa tak semua? Yang boleh lepas itu adalah mereka yang berdepan, yang boleh menghadapi threshold. Ketahanan, setiap level manusia ni ada tahap ketahanan dia. Dia boleh hadapi itu, insya-Allah dia akan berjaya hadapi benda lain. Jadi pada saya mencabar diri saya. Saya mesti melepasi threshold kebiasaan orang untuk berdepan dengan cabaran-cabaran sebegini. Jadi sebab itu bila timbul keadaan begitu, saya rasa bersedih pada awal. Satu kali saya ingat saya sedih tu, ialah bila tengok ada seorang anak tu yang musuh tu masih kecil lagi. Mungkin terdetiklah hati saya pada waktu itu. Saya fikir, kalau aku meninggal masa rawatan tu, kecil lagi hadiahnya. Tapi itu sepintas selalu saja. Lepas tu saya kata, no, I have to stand up and cari jalan bagaimana untuk senantiasa memperkuatkan mental. Kalau orang, saya suka bagi analogi yang latihan komando tadi tu. Bila kita jumpa dengan kawan-kawan yang latihan komando ataupun UTK, kita tanya mereka, adakah mereka yang lepas tu adalah mereka yang badan sadu-sadu? Orang selalu kata kata-kata. Jawapannya tidak. Kadang-kadang orang tu cekeding je, kuku kering je, tapi dia boleh lepas. Sebab physical is one thing, badan, physical, muscle itu adalah satu perkara. Tapi yang besarnya ialah ketahanan minda. Itu yang saya rasa benda yang sangat penting.